menjaga perut kita, makan minum kita adalah kita menjaga lisan, iaitu menjaga lidah. Sebab tu apa kita nak kena buat dengan lidah kita ni supaya kita rasa lidah ini bermanfaat, lidah ini membawakan satu kebenaran. Sebab tu wala zikrullahi akbar. Hendaklah kita sungguh-sungguh mengingatkan Allah yang paling besar. Apabila kita ingat Allah yang paling besar, kita datangkan dalam hati kita ini adalah hamba Allah. Maknanya kita nak melakukan ibadah Ramadan ini penuh dengan rasa hamba. Bila penuh dengan rasa hamba, insya-Allah hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah Nabi bersabda, kalimatani khafitani 'ala lisan, saqibitani fil mizan, habibitani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maknanya dua perkataan, dua untaian kata, ringan di lisan kita. Lidah ringan nak cakap, nak kata berat dalam timbangan. Makna ringan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini saya tak ada Nabi buat kerja kat pejabat. Saya cakap banyak. Bulan puasa ni kita nak latih supaya kita tak cakap banyak. Nanti kita cakap banyak, dosa banyak, betul tak? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maknanya kalau kita cakap tu lidah ringan saja untuk nak cakap antara dua bibir, tetapi timbangannya adalah berat. Jadi biarlah lidah kita sentiasa berzikir ataupun menyebut nama-nama Allah. Itu bila dilihat daripada satu sisi, dilihat dari segi yang lain, seorang mukmin juga berhasrat kuat untuk menjaga lisannya dari segala hal mendapat menimbulkan kemurkaan Allah. Kerana itu anda tidak betapa ia selalu mencela kelakuan dirinya sendiri. Makna menjaga ucapannya, merenungkan apa yang ia ucap. Kita nak tahu, kita nak cakap, sebelum nak cakap ni kita fikir, aku cakap ni elok ke tak elok, boleh ke tak boleh. Maknanya kita kena teliti, berhati-hati. Kadang-kadang kita bercakap tak niat nak menyakiti hati orang, ke tak? Tetapi percakapan kita itu boleh. Boleh kawan kita terasa, boleh suami kita terasa, boleh mak mertua kita terasa, boleh mak kita kecil hati kadang-kadang dengan lidah, betul tak? Sebab tu kita kena hati-hati sungguh-sungguh. Dengan lidah ini, dalam bulan puasa ini, maknanya lidah kita kalau boleh, kita berzikir, kita mengaji, kita baca Al-Quran, kita selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau boleh kita baca Al-Asmaul Husna. Maknanya menghalang kita daripada kita cuba nak bercakap yang bukan-bukan. Sebab apabila kita nak bercakap, bila mula dah bercakap, dia tak boleh nak berhenti, betul tak? Dia sambung, dia seronok lagi, dia main lagi. Sebab memang kita kata bulan Ramadan ni iblis dah dirantai, dah diikat. Jadi kita macam mana boleh buat lagi? Iblis buat sucuk buat mana lagi? Tetapi nafsu kita yang sebelah bulan dulu itu, betul tak? Ni dalam masa sebulan ni maknanya kita nak istiqamah, nak buat, kita kena melawan sungguh-sungguh. Sebab tu pahala puasa itu adalah pahala yang penuh kesabaran ini. Pahala itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu pahala puasa kita macam ni tahun ni banyak mana, bulan ni puasa kita ni pahala kita banyak mana, kita tak tahu. Allahu a'lam. Kita penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sendiri yang memberi pahala kepada kita dengan rasa keislaman, keimanan, dan kita rasa selamat. Yang kita nak tadi, kita doa ya Allah. Sebab itulah di awal permulaan 10 yang awal ini adalah keampunan. Meminta ampun tak berputus-putus. Maknanya kita sentiasa mohon ya Allah, kita bertaubat kepada Allah, minta ampun sebab banyaknya dosa kita. Sebab apabila habis dosa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dosa kita habis hari-hari daripada 10 yang awal ni, asyik beristighfar, duduk astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku, jauhlah pada neraka, aku masuklah dalam syurga, jauhlah pada neraka-Mu ya Allah, aku nak jadi orang yang bertaubat ya Allah. Allah ampunkan dosa kita. 10 yang tengahnya Allah akan turunkan rahmat. Rasa lega sikit, rasa tenang sikit, rahmat Allah dah turun, sudah.
ni macam mana kita makan puasa ni? Agak-agak semua nak makan tu dah. Agak-agak semua nak makan, rasa tak cukup. Cukup kan tak cukup. Ni kalau bagi ikut orang tak cukup pula ni. Betul tak? Dalam kali lebih semangkuk lagi. Betul tak? Lebih semangkuk besok nak makan? Tak dah. Bila rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun, keberkatan tu ada. Betul tak? Kita makan sikit dah rasa kenyang. Kita dah tak rasa dah. Sebab apa? Kita dah boleh dah. Dah panas badan, kita dah boleh biasa dah. Boleh dah solat buat sunat. Maknanya daripada sembahyang tarawih tu, sebelum sembahyang tarawih, sembahyang isya, sebelum sembahyang isya, sembahyang sunat isya, qabliyah, ba'diyah. Kemudian mana tiap waktu dalam bulan puasa ni kita dah praktis untuk buat solat qabliyah dan ba'diyah. Bila dah sampai dah jadi dah biasa. Sebab itulah dah hari ni kita nak ambil satu pendekatan dalam Ramadan ini. Supaya kita tidak Allah tunjukkan dalam hati kita ini rasa Islam tu selamat. Bila rasa Islam tu selamat, mana apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu keberkatan, satu rahmat untuk kita. Itulah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila cahaya Allah itu sampai ke dalam hati kita yang dah lembut, yang dah boleh menerima kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermati-matian kita mempertahankan kebenaran daripada Allah. Sebab tu kita tengok hari ni orang mati syahid, orang sanggup buat apa saja untuk Islam. Sebab mereka dah nampak cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran itu datang daripada Allah masuk ke dalam hati mereka. Sebab itulah kita sekarang mujahadah. Kita mujahadah untuk mencari kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kita dah dapat faham. Yang ni yang Allah suruh, yang ni yang Allah larang. Ya Allah susahnya, ya Allah. Pasal apa susah? Mulut ni suka nak mengumpat. Betul tak? Seronok mengumpat ni. Macam mana kita nak mujahadahkan mulut kita, nak mujahadahkan telinga kita, nak mujahadahkan hati kita, kita tak nak mengumpat. Mengumpat tu kan sedap, kan? Tetapi apabila dijelaskan dalam Al-Quran, diberitahu oleh Rasulullah SAW, mengumpat itu umpama kamu memakan apa? Daging saudara sendiri. Kita makan bangkai, betul tak? Makan daging saudara kita sendiri. Kita bayangkan, ya Allah, daging busuk dan bangkai yang busuk-busuk tu, kita gamak nak makan kalau kita ingat. Tapi kita tak nampak, betul tak? Kita tak nampak. Jadi sebab kita tak nampak, kita ngumpat lagi, betul tak? Kita buat lagi. Maknanya sekarang ni kita cuba. Saya pesan dengan anak, pesan dengan suami, pesan kalau nampak saya bercakap agak yang nak kata korang, buat je tu. Janji. Awak pun kalau nampak saya nak bercakap apa, buat je tu. Jadi lawan. Sebab apa? Sebab kita dah biasa, betul tak? Biasa orang tak ada apa. Bila tak pasal apa, walaupun kita kata orang yang mengumpat, orang yang meribah itu, umpama makan daging, makan bangkai saudaranya sendiri, kita tak rasa apa juga, kan? Sebab tu kita hendakkan bulan Ramadan, hendakkan dapat satu supaya habit ataupun perkara benda yang buruk tu dapat kita buang satu. Mungkin Ramadan berapa kali dah kita ingat lagi, ya Allah, Ramadan kali ni nak buat benda ni, di Ramadan yang depan tu nak buat apa pula, wallahualam. Tapi kita yakinkan satu benda yang kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita pertahankan. Sebab itulah yang kita baca doa tadi. Baca ramai-ramai insya-Allah. Ya Allah, zahirkan Ramadan atas kami dengan keamanan dan keimanan dan dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhan Engkau, ya Allah. Jadi kita minta, ya Allah, ni kita nak Ramadan ni zahirkan atas ya Allah. Aku ni berpuasa. Bila berpuasa bukan makna mulutku, telingaku, hati juga akan berpuasa. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kita dapat bezakan. Sebab tu apabila yang penting dalam hidup ni, kita nak tahu pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.